crowd kita dekat sini. Siapa rasa Toda akan menang? Siapa rasa tim SMG akan menang? Saya tak tahu mana satu lagi kuat sebab Kita pakai headset. headsetnya agak bagus. Tapi last saya nampak tadi adalah Minsitar jungler. God lane. Yang pernah digunakan sebelum ini. Direct counter kepada 1-1. Ini akan menjadi sangat-sangat sukar untuk Sasa. Nak heran tapi Toda. Nak heran tapi inilah Toda. Dan Nathan akhirnya kembali kepada kawasan jungle. Diwawali oleh pasukan ini. Saya tak dapat lihat adakah ianya akan memberikan impact yang besar atau tidak. Saya sebenarnya tadi nak cakap, Nathan Golin, adakah anda pasti? Patutnya cakap tadi, barulah nampak pandai sikit. Awak kena yakin. Macam mana pun, ini adalah game ketiga di antara pasukan Toda menentang dengan SMG. So far permulaan MPL Malaysia musim ke-12 ni langsung tak ada 2 berbalas dengan kosong. Game ketiga ni, SMG, Toda, who will win? Rasa macam Toda. Dan siapakah yang akan mendapatkan momentum langkah pertama di dalam musim liga kita? Dah tak nak lah awal ni. Tadi game kedua tak buat masuk terus. Dia perlahan sikit. Saya nampak ada manusia kat belakang. Sebab tu saya slow down. Okay. Alright, kita akan bincangkan. Pendapat. Rasanya kat sini Toda atau SMG? Mana yang draft awak lagi suka? Secara peribadinya, saya suka draft SMG. Dia lebih versatile. Awak kena ingat di mana dengan adanya King's Calling, Valentina juga akan mempunyai perkara yang sama. Jadi untuk Nathan larikan diri, untuk Chow bergerak, untuk Martis menggunakan Mortal Coil mungkin agak sedikit terbantut. Dan kena ingat di mana gerakan daripada Minsitar tersebut, bila digunakan Golin, ganking yang akan berlaku tu mungkin akan kerap. Ya, tapi bagi pendapat saya lebih menggemari drafting yang dilakukan oleh pasukan Toda dekat sini hanya kerana untuk pasukan SMG mereka keluar daripada segi burst. Itu saja kerisauan saya paling besar untuk pasukan ini. Kalau aku ini bias lah. Sebab kalau sebab besar. Masuk dalam game. Hai balik. Alright, kita terus masuk ke dalam game ketiga di mana rival again menggunakan Nathan pada bahagian jungle. Game pertama dengan game kedua, utility-ish sedikit. Kali ini full carry. Yap, damage yang akan dikeluarkan. Tapi disebabkan skill set daripada Nathan, entropy yang memerlukan gerakan yang akan mengganggu pasukan SMG untuk tangkap. Sekarang ni kalian sebut dekat bahagian backline untuk pasukan SMG. Kurang hero yang akan ada kemampuan untuk melakukan hero tersebut. Tapi kena ingat di mana mereka ada Valentina yang Stormy pernah mendapatkan 100% win rate. Dan saya juga nak melihat adakah invasi akan dilaksanakan oleh pasukan SMG dekat sini apabila Nathan digunakan oleh rival. Adakah terjadi game pertama akan diulangi semula oleh pasukan SMG? Dekat dalam game ni saya rasa macam kalau kita nampak early aggression mungkin betul-betul depends kepada Yums dan juga Markizi, mereka punya synergy. Disebabkan mereka ada kebolehan untuk buat tu dengan hero yang mereka ada. Tapi synergy tu dah cukup ke belum? Macam mana mereka boleh tak gerak sekali untuk dapatkan first blood? Tapi lihatlah bagaimana Momo ditekan terlebih dahulu, begitu juga dengan Smooth. Dan itulah menyebabkan kenapa Momo perlu berundur. Disebabkan true damage daripada Xbox sememangnya tak boleh ditahan langsung. True damage. Tapi kita juga kena ingat Momo dengan penggunaan Martis beliau yang perlu diberikan tanda hormat terutamanya pada fasa late game ataupun waktu teamfight terjadi. Jika tak dipandang rapi oleh pasukan SMG, mungkin akan menjadi masalah yang susah di bahagian belakang. Tapi rival! Yap, berjaya untuk menggunakan entropy bagi melarikan diri. Tapi inilah info yang sangat-sangat berguna untuk pasukan SMG. Tiada lagi ultimate untuk Nathan melarikan diri. Jadi pengambilan turtle yang pertama sememangnya akan berpihak kepada pasukan SMG. Tetapi somehow Momo berjaya untuk dapatkan first blood bersama dengan Markizi. Jadi saya cakap tadi macam mana Markizi bersama dengan Yums, rupanya Markizi bersama dengan Momo. Ya, tadi kita nampak bagaimana Smooth menekan Momo. Tapi kali ini dengan bantuan Martizi, gerakan agresif daripada pasukan SME telah pun dihukum terlebih dahulu. Yums hampir saja untuk ditangkap oleh Saksa dan juga Miko. Tapi gerakan daripada Martizi menyelam semula ke dalam air. Hentakan daripada Pegasus Frost. Dua rendah, terus larikan diri. Saya rasa ini adalah pilihan yang bijak. Mereka tak perlu nak memberikan saingan, berikan ruang kepada rival untuk melakukan penculikan purple buff dekat sini adalah lebih berbaloi. Kerana pastinya mereka tak mampu nak memberikan saingan daripada segi objektif berdasarkan perbezaan hero jungler mereka. Sekarang ni dengan perbezaan gol yang pada pendapat saya taklah jauh besar. Nampaknya pasukan Toda mereka ditekan sedikit dekat dalam kawasan jungle. Nampaknya mereka nak cuba dapatkan kill kepada Momo. Ya, dan berjaya. Mudah saja Stormy
dengan decimation yang dicuri, berjaya untuk menjatuhkan satu pemain untuk pasukan Todak. Dan sekarang ni untuk rival, sebenarnya tadi sebenarnya dia berjaya untuk dapatkan 2 purple buff. Satu daripada enemy dia, satu daripada side dia. Ya, dan nampaknya itu fokus kepada pasukan Todak buat kali ini, di mana memiliki fokus kepada rival untuk mendapatkan farm dengan lebih pantas lagi. Manakala ini juga memaksa pasukan SMG untuk datang kepada kawasan jungle, tetapi untuk melakukan perkara tersebut, ini telah pun dijaga rapi oleh Yums, oleh Martizi. Sekarang tengok dekat kawasan tengah di mana Yums dan juga Martizi. Buat masa sekarang ni saya nampak rotation Yums lebih pada gather information. Dia banyak kali masuk ke dalam kawasan bush untuk cari kat mana position Saksa sebelum mereka buat pilihan untuk gerak ke mana. Miko berada dekat bahagian bawah dah. Manakala untuk Saksa, dia tahu Yums akan berada berhampiran. Jadi gerakan akan menjadi 3 berhadapan dengan 3 dekat bahagian gold lane. Maknanya Sasa perlu berhati-hati. Disebabkan kalau ada 3 lawan 3, disebabkan Mista punya King's Calling, gerakan daripada pasukan SMG automatik akan dibatalkan. Sekarang yang saya nak tanya kepada Syaminul, mana pasukan Todak sekarang ni, kita nampak rival menggunakan atas dekat kawasan jungle bila mereka nak gerak dengan lebih agresif. Kerana buat masa sekarang ni, nampak berkali-kali mereka cuba untuk dapatkan a bit of advantage dekat kawasan EXP. Ya. Selain daripada tu, semua orang farming. Ya, semua orang akan farming terlebih dahulu disebabkan Minsita sememangnya perlukan itemization juga. Utamanya sekali kalau buat damage. Jadi fokus untuk pasukan Todak adalah biarkan Ciku untuk survive dalam masa yang sama. Jangan biarkan smooth untuk sampai dekat bahagian laning ataupun dekat bahagian sungai yang akan menyebabkan pasukan Todak akan ada kuasaan penuh ketika memulakan teamfight. Dan kalau kita bercakap tentang fasa early game, kita juga kena lihat kemampuan kedua-dua pasukan untuk melakukan pick off dengan kemas dekat sini. Kelebihan lebih sikit kepada pasukan Todak, tetapi pasukan SMG dengan adanya Miko menggunakan edit, masih lagi ada burst damage daripada semua. Mereka masih lagi berpeluang untuk melakukannya. Dekat tabrakan tersebut, kawasan turtle. Ya, bakar dan terus saja bakar. Sekarang ni untuk pasukan Todak tertangkap oleh Martizi akan dicucuk oleh Stormy. 2 kill akan diberikan kepada mid lane bagi pasukan berwarna orange dan pasukan Todak terpaksa berundur ketiga dan lihatlah bagaimana damage yang dikeluarkan oleh Stormy. Sungguh menyakitkan. Yum telah pun ditangkap tapi rival juga mengeluarkan damage. Dan pasukan SMG juga sedar tidak mahu terlalu lama kalau tidak mungkin akan dihukum. Tapi masih lagi meneruskan keserangan mereka. Ini yang kita bincangkan. Jangan terlalu lama. Tiada info dekat mana kedudukan Ciku guys. Dan sekaligus skill pembalasan untuk pasukan Todak. Dan juga bila lawan dengan Minsita, ini satu benda yang di mana kita banyak kali nampak pun bukan dekat kawasan goal lane. Jadi kadang-kadang rasa terkejut dengan berapa banyak damage yang dia boleh keluarkan. Dan sekarang ni Sasa sepak kejap tapi rasanya dia selamat. Tetapi tak boleh cakap benda yang sama kepada dia punya turret. Ya, apabila berjaya untuk menjatuhkan menara pertama di bahagian bawah, ini akan membenarkan untuk Ciku guys mungkin mengikuti lebih banyak teamfight. Bermulanya teamfight untuk pasukan atau tak team SMG pula yang perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Tetapi kita juga nak melihat bagaimanakah penggunaan IMU daripada Stormy. Tapi lihatlah bagaimana damage tu. Martizi nak masuk ke dalam semak pun agak sukar tapi tarikan terkena kepada Saksa. Target tu dah betul. Tapi mereka tak nak all in ke semuanya. Sebab pasukan SMG juga boleh melakukan serangan balas, terutamanya mereka tak nampak dekat mana Edith ada. Ya, dan sekarang kalau kita tengok juga di mana Turtle akan spawn tidak lama lagi. Pasukan Todak mereka dah bergerak bersama. Sama juga dengan pasukan SMG di mana saya rasa apa yang pasukan SMG nak lakukan adalah cuba untuk keluarkan Sasa daripada lane dia sendiri. Cuba untuk menangkan dia punya lane, cuba untuk jatuhkan turret dekat situ jadi supaya Sasa boleh join team fight. Kerana kalau kita nampak pasukan SMG mereka gerak bersama dan semua kat kawasan atas. Target priority, keutamaan mereka adalah kepada Smooth tapi dengan adanya sprint cuba untuk melarikan diri tapi Martizi sampai kepada kapal 25 dan terus sahaja diselamkan ke dalam lautan yang paling dalam. 1 kill berjaya untuk dikumpul oleh pasukan Todak ketika ini tapi turret di bahagian bawah telah pun ditumbangkan. Miko yang akan ditugaskan untuk membersihkan dunia di bahagian tengah. Rival kat bahagian atas. Ini biasa. Tapi tidak mengapa, pasukan Todak juga berjaya untuk mendapatkan menara yang kedua di bahagian atas sebentar tadi. Dan nampaknya menara yang ketiga ini masih membenarkan mereka untuk mendapatkan kelebihan yang lebih besar lagi. Tapi di bahagian tengah, Miko ditangkap tapi dengan adanya Yom tidak ada sebarang masalah. Ciku guys masuk King's Calling beserta dengan flicker. Dia tarik Miko ke dalam semula. Tak boleh dikeluarkan tapi dengan adanya serangan balas di pasukan SMG mereka perlu berundur. Momo juga datang untuk membantu. Pasukan Todak kehilangan banyak juga skill set. Begitu juga dengan pasukan tim SMG. Dia pergi ke depan tapi dia ditolak semula. Dia ditarik tapi Sasa terus saja terbang ketika ini. Cuba untuk mengeluarkan damage yang besar dari Momo. Yang masa sangat rendah. Semua sebelum melarikan diri terlebih dahulu. Sasa dia tak gunakan ulti pun tadi sebenarnya. Dia gunakan Inspire. Sepanjang perlawanan ni rasa macam kena tipu. Kejar macam okey, fight nak habis, fight sama balik, fight nak habis,
fight sama balik. Ya. Tiba Chico guys berjaya untuk tangkap, tiba-tiba Miko yang ke depan cuba untuk tarik orang ke belakang. Tapi dengan tolakan daripada Nathan tadi tu. Itu Ya. difference. Terganggu daripada Miko untuk melakukan setup dengan lebih baik. Dan dengan itulah juga kita tak boleh dijangkakan siapa yang akan lakukan setup dengan lebih kemas dekat sini. Tapi ianya berlaku dengan ada reaction tadi. satu berbalas dengan satu. Keadaan masih lagi seimbang. Dan kalau kita bercakap tentang situasi bagi ini, taklah begitu jauh. Kodak mendahului sebanyak 1,000 gol sahaja. Pasukan SMG bila-bila masa boleh mengejar kembali. Reaction speed daripada rival untuk menghentikan Miko daripada nak mulakan perlawanan sebenarnya sangat-sangat cantik. Dan sekarang ni kita tengok juga di mana Miko dia berkali-kali nampak peluang, dia cuba untuk ambil peluang tersebut untuk mulakan fight, tapi sentiasa dihalang. Jadi dekat sini kita nampak pasukan SMG nampak seperti mereka yang nak mulakan sesuatu, tetapi tak ada peluang lagi dan Saksa dijumpai oleh Momo terpaksa keluar. Sekarang ni sama ada tim SMG mereka tahu tidak yang guys tak berdekatan. Tapi sebenarnya damage yang dikeluarkan oleh Stormy tadi tu sangat menyakitkan. Itu baru first skill, Shadow Strike. Belum lagi double dash dan juga Shadow Strike yang kedua. Sekarang Todak sekarang ni. Mereka pula yang kita nampak tertekan sedikit. Tapi dari segi pengambilan turret, sebenarnya benang besar untuk pasukan Todak. Ya, mereka masih saja boleh bermain dengan lebih tenang. Mereka mempunyai kelebihan, tapi Matizi mungkin kesilapan sedang berlaku. Chico guys pula dikejar. King's Calling telah pun dikeluarkan. Mereka hanya untuk menjauhkan Saksa. Miko telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Rival nyawa sangat-sangat rendah. Smooth mencari dengan menggunakan Last Insane tapi tidak berjaya. Mereka dekat bahagian belakang. Saksa yang terlebih dahulu dikorbankan, tapi Saksa masih lagi mampu untuk menekan retry-nya. Berjaya untuk dapatkan Lord. Dan pasukan SMG perlu berundur. Tak boleh terlalu terburu-buru kerana pasukan Todak mempunyai kelebihan ketika ini dari segi damage mereka. Pasukan SMG sedar perkara tersebut. Berundur adalah jawapan yang paling selamat. Dua berbalas satu untuk mendapatkan lot yang pertama. Namun begitu, seperti yang dikatakan oleh Lafel, reaksi pantas dari pasukan Todak berjaya untuk mengurangkan kelemahan mereka di dalam team fight sebentar tadi. Dan dengan adanya Nathan yang digunakan oleh Rebel, tak ada masalah untuk menahan lot ini dengan begitu mudah. Smooth dalam perjalanan, tetapi sedikit terlewat. Yums pula dikejar, tapi bukanlah hero yang mudah nak ditangkap oleh pasukan SMG. Ya, tapi dalam game ni memang smooth walaupun again saya kena puji dia macam mana dekat dalam fight tadi disebabkan dia jauhkan rival, memudahkan Saksa untuk securekan Lord tersebut dan menyebabkan pasukan Todak tak pasti apa yang mereka nak lakukan, nak fokus kat Lord ataupun nak fokus kat fight. Rough wave dan sekali-kali itu aku dikeluarkan untuk membersihkan minion, mempertahankan menara yang mereka ada dekat bahagian tengah tersebut. Dan pasukan SMG dan sekarang ni mereka cuba untuk melakukan serangan, tetapi kena sedar kalau mereka tersilap masuk, ini akan menjadi habuan yang besar untuk pasukan Todak. Terutamanya sekali adalah Chico guys dengan surprise flicker dan juga King's Calling. Ya, dan di mana untuk pasukan SMG, mereka juga perlu setkan target mereka. Siapakah yang mereka ingin memberikan fokus terlebih dahulu? Adakah Medivi, adakah Rival ataupun Chico guys dekat sini yang mampu untuk mengganggu daripada segi team fight dengan jauh lebih mudah? Sekarang ni bila tengok keadaan dekat dalam map nampak seperti tenang. Di mana saya nampak dekat sini di mana Yums dan juga Martizi mereka cuba untuk cari peluang untuk tangkap sesiapa tapi tak pernah mereka dapat. Kalau mereka nampak Stormy cuba pergi ke depan, Stormy dapat dash ke belakang. Kalau dapat Miko sekalipun, dia dapat survive dengan sangat-sangat lama. Jadi bukan target yang bagus. Jadi buat masa sekarang ni, untuk pasukan Todak juga, nampak seperti mereka mengharapkan Yums dan juga guys untuk tangkapkan seseorang. Martizi cuma boleh follow up. Sekarang ni boleh nampak sinergi mereka masih belum 100% lagi. Nampak Saksa dekat situ tapi hanya informasi position dekat mana. Saya rasa bukan masalah sinergi, tapi disebabkan mereka tak ada target yang mudah nak didapatkan dekat sini. Seperti yang awak katakan, kalau memberikan fokus pada Sword, masih lagi ada Viaga Armor, One-Man, masih lagi ada Tufai di sini. Jadi tak ada target yang mudah untuk membenarkan mereka melakukan pick-off berkali-kali dekat sini. Ini yang membenarkan pasukan SMG masih lagi mampu untuk bermain secara perlahan. Gerakan yang berhati-hati daripada kedua-dua pasukan, menantikan sahaja ketibaan Lord seterusnya. Rose Gold juga telah pun disiapkan oleh rival, jadi mengambil lebih sedikit masa untuk pasukan SMG jatuhkan beliau. Tapi masih lagi dikira sebagai marksman, nyawa yang tak banyak, kalau kena tangkap, it's over. Sekarang ni pun Smooth dia tengah freeze minion dekat dalam kawasan dia sendiri untuk pastikan Lord ini, bila mereka nak mulakan Lord, dia boleh pushkan lane tersebut, menyebabkan tak ada potential untuk backdoor. Jadi kat sini pun satu benda yang agak bijak oleh kedua-dua EXP laner adalah untuk
check minion pergerakan mereka macam mana. Jadi again, macam mana mereka punya wave manipulation sangat bagus sebelum memulakan lock di sini. Dan itu yang akan memberikan impact siapa yang mempunyai kelebihan ataupun tidak telah pun dimulakan oleh pasukan SMG. Tetapi Momo membuka map di bahagian hadapan. Martizi mungkin menadah damage terlalu banyak di bahagian hadapan. Ya, walaupun ada talasofobia tu, tapi gerakan tersebut agak berbahaya kalau pasukan SMG mengetahui gerakan Kadita. Sebab Kadita perlu melakukan surprise attack. Ini kita lihat bagaimana mereka cuba untuk dapatkan Chico terlebih dahulu. Martizi masuk menggunakan Rafael, tapi tiada damage yang boleh dikeluarkan. A Friend Plus Rafael dikeluarkan oleh Saksa mendapatkan Chico, guys. Tapi Momo dengan nyawa yang sangat-sangat rendah mengutip 1 kill terlebih dahulu. Last Insanity menjadi tekanan yang besar, tapi rival masih lagi berjaya untuk dapatkan Sasa. Dan teamfight sebentar tadi Saksa menjadi kunci kemenangan untuk pasukan SMG ketika ini dan terus saja dibakar. Flicker terpaksa digunakan. Retri masih lagi ada. Saya sendiri sebenarnya tengok Smooth dari tadi dia bakar orang. Nampak nyawa semua cair. Jadi yes, walaupun dekat dalam fight tadi, Saksa dia kontrolkan fight tersebut. Dia pastikan dia memaksa pasukan Todak untuk aim dia. Tapi sepanjang itu semua free hit menyebabkan mereka nak fight. Tapi tiba-tiba nyawa. Tengok Marquis, 3.5. Alamak, terus saja dibakar. Sekarang ini ditarik pula oleh Chico, guys, terlebih dahulu. Last Insanity meletup, tapi tiada damage dan dia terus saja bakar. Gerakan akan diperlahankan, memudahkan Saksa untuk mendapatkan lot seterusnya. Dan kali ini kita nampak pasukan Todak cuba untuk melakukan reaksi, tapi reaksi mereka tersebut seakan-akan tiada hala tuju. Ya, kita tahu di mana King Colin boleh melakukan zoning, tapi jangan lupa tentang adanya Last Insanity yang juga memaksa Todak untuk tak boleh nak pergi kepada bahagian hadapan ataupun melakukan follow up dengan kemas. Ini yang sering kali dilakukan oleh Smooth, ini yang sering kali membenarkan tim SMG memenangi team fight apabila memecah belahkan formasi Todak berkali-kali. Ya, dekat sini juga kalau kita tengok itemization daripada Smooth, tak kisah sangat pasal damage, dia hanya memastikan yang dia ada banyak HP. Jadi bila dia pergi ke depan, bila dia menggunakan punya fire missiles, dia just harapkan dia punya true damage saja untuk jatuhkan pasukan Todak. Jadi dekat sini memang selepas pada pendapat saya lah, selepas perubahan emblem, Xbox memangnya satu hero yang betul-betul dia berjaya untuk capitalize, take advantage of perubahan emblem ni. Ya, tapi sekarang nampak bagaimana Chico, guys, membersihkan sahaja satu menara dekat bahagian bawah, tapi dia terpaksa berundur terlebih dahulu disebabkan mereka tak tahu di mana kedudukan pemain pasukan SMG yang lain. Adakah melakukan call, adakah tidak, yang menyebabkan Chico, guys, agak sedikit berbolak-balik. Bagaimana, adakah gerakan akan push ataupun tidak? Sebabkan lot dibersihkan begitu sahaja. Tadi lot tu sampai Ya, dia tak sempat ketuk kan? Tak sempat. Dia sempat ketuk sekali, dia itu yang nyawa setengah. Dia bagi salam, orang tak sempat jawab lagi, dia dah hilang dah. Tapi ya, itulah kelebihan dengan adanya Nathan sebagai jungler dekat sini mempunyai damage dan juga sebagai marksman pada fase late game tak ada masalah sebagai saham pada waktu tersebut. Dan sekarang ini mereka perlu memberikan fokus juga bagaimana mereka nak menjatuhkan rival dengan lebih mudah lagi. Jadi kita boleh nampak perbezaan besar game pertama dengan game kedua dan game ketiga dekat sini, di mana Yuns menggunakan Chow. Dia berjaya untuk dapatkan ramai juga orang game pertama. Dan kita boleh nampak di mana Saksa menggunakan Fredrin sentiasa dipunish. Game ketiga tak dipunish, 3-0-2 dan Yuns tak pasti nak tangkap sesiapa dekat sini walaupun dia ada 5 assist. Very impressive, tapi tak sama macam game pertama tadi. Game kedua. Ya, saya rasa mungkin lebih sedikit daripada segi damage dan juga tak ada target yang mudah. Dan disebabkan itulah kenapa kita melihat Saksa sepertinya bebas buat ketika ini di game yang ketiga. Dan ini juga membenarkan pasukan SMG berada dalam keadaan yang cukup selesa kerana Todak juga bukannya mereka tak nak bermain agresif, tetapi buat ketika ini mereka tak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Kecuali lah kalau mereka berjaya untuk melakukan setup yang cantik yang tak diganggu oleh ahli-ahli pasukan SMG. Apa yang perlu diperhatikan oleh pasukan SMG adalah split push daripada Misita. Dan kita nampak bagaimana tadi untuk Chico, guys, berada di bahagian semak hadap di belakang Goblin tu. Dia seolah-olah macam menunggu je waktu yang sesuai. Ada orang balik ataupun tak. Kalau tak ada orang balik, itu akan jadi push yang sangat berbahaya. Sekarang ni untuk tim SMG memang nampak yang mereka cuba untuk berkumpul.
Jadi saya setuju dengan apa yang dicakap oleh Syamilun disebabkan bukan saja Chico Guys, kalau rival nak dia juga boleh split, tapi sekarang ni boleh nampak hampir ke semua orang berdekatan dengan Lord dan Smooth terima banyak damage. Ya, tendangan dikeluarkan kepada Smooth tapi nyawa dia tidak dikorbankan dengan agak banyak. Sekarang ni Momo pula ditangkap. Chico Guys terima damage yang agak besar. Momo sangat rendah. Kehilangan immortality terlebih dahulu. Flicker digunakan dan Chico Guys tangkap 4 orang pemain tapi tak mampu untuk bertahan lama. Kerana mudah saja untuk dilemburkan dan Smooth kita bakar saja sampai ada depan. Semua perlu berundur. Ini Lord SMG yang punya. Smooth lawan semua. Walaupun awak swordfish kena bakar semua. 1 lawan 5. Semuanya dikanggar. Tak ada masalah untuk Smooth menahan, melakukan zoning seorang diri kepada pasukan Todak dan ini menyebabkan pasukan Todak perlu bersiap sedia untuk melakukan pertahanan mereka. Mungkin pertahanan mereka yang terakhir. Tapi kita kena ingat, game kedua tiba-tiba minit datang. Betul. Manalah tahu. Dan kita juga kena ingat corak push yang dilakukan oleh pasukan SMG tidaklah begitu agresif. Jadi ini mungkin boleh digunakan oleh pasukan Todak untuk membeli lebih banyak masa lagi sebelum mereka mencapai power spike. Jadi kat sini dengan hampir 4,000 gold advantage untuk pasukan SMG pada minit ke-18, dia lebih kepada macam mana nak jual immortality kemudian dapatkan item lain. Sekarang kita tengok perbezaan antara gold laner dekat sini, di mana gold per minute kali ini Sasa berjaya untuk dapatkan jauh lebih tinggi berbanding dengan Chico Guys, tetapi kill participation lebih berpihak kepada Chico Guys. Lihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh pasukan SMG sebenarnya cuba untuk jatuhkan inhibitor yang pertama terlebih dahulu sebelum menunggu Lord. Ya, tapi tak ada masalah untuk dilakukan clearance win oleh Todak. Tetapi bagaimana pula apabila adanya bantuan daripada Lord yang tiba di bahagian atas, satu ketukan akan melenyapkan satu inhibitor target. Bagaimana di bahagian tengah, nampaknya akan ditutupkan dengan begitu mudah. Todak memilih untuk bertahan di kawasan dalam. 2 inhibitor turret telah pun ditumbangkan. 1 sahaja lagi yang tinggal di bahagian bawah. Pasukan Todak perlu untuk melakukan pertahanan. Pasukan SMG akan terus mengasak sekarang ni. 1 lagi berjaya untuk ditumbangkan. Dan Smooth seperti biasa daripada jarak jauh mengeluarkan api-apinya untuk membakar ke semua pemain yang ada. Dan pasukan SMG mereka cuba mendapatkan sesuatu kerana Yums cuma untuk mengejar. Tapi gerakan mereka akan dipatahkan. Dan kita bincangkan di mana pasukan SMG tak akan terlalu memaksa daripada corak mereka melakukan push. Dan ini yang masih lagi membenarkan ruang kepada Todak untuk bertahan. Tapi ini juga bermaksud pasukan SMG tak akan melakukan kesilapan dengan begitu mudah. Ya, dekat sini memang nampak tim SMG dari segi damage sangat cukup. Sangat cukup untuk jatuhkan pasukan Todak. Tapi macam mana mereka nak end dengan lebih selamat? Macam mana mereka nak pastikan pasukan Todak keluar daripada base mereka, jauh daripada dan Momo. Imish yang begitu menyakitkan sekali, tapi Martizi Draft Wave akan digunakan hanya untuk melarikan diri sahaja. Tapi Last Insanity, satu letupan cuba untuk dapatkan Martizi dan mereka berjaya. Yums menyepak Stormy ke bahagian belakang, tapi dengan adanya Flicker mengelak gerakan tersebut. Dan pasukan Todak tiada mid lane dan mereka berjaya untuk dapatkan Smooth. Tapi dengan adanya split dia melarikan diri. Immortality juga masih lagi ada. Firaga Armor sahaja yang pecah. Lajunya Bumblebee. Begitu laju kereta tersebut untuk melarikan diri sendiri dengan adanya bantuan spin. Tetapi kita baru saja bincang daripada Lafres sebentar tadi di mana untuk pasukan SMG mereka menantikan Todak untuk keluar. Baru saja tunjuk muka di kawasan map. Terus saja didenda oleh pasukan SMG. Tetapi sekali lagi, reaksi pantas daripada Todak masih lagi menyelamatkan keadaan. Jadi bukan tim SMG kena paksa Todak keluar. Tunggu je. Nanti Todak sendiri akan keluar. Tapi sekarang ni kita tengok di mana Lord nampak gayanya akan diambil secara percuma. Sekarang kita akan tengok selepas Lord ini macam mana pasukan SMG nak synckan mereka punya minion wave. Pasukan 3-3 wave hentak masuk dekat dalam base Todak secara serentak. Tetapi soal dia macam mana nak jatuhkan rival, sebab saya rasa rival yang akan clearkan lane ni dengan sangat-sangat cepat. Silap-silap Lord tak sempat sampai, dah hilang dah. Betul. Dengan penetration yang dia ada, dengan attack speed yang jauh lebih laju, pasukan SMG perlu cari. Kita nampak bagaimana tiada high ground yang besar untuk pasukan Todak. Tapi sebenarnya rival dalam diam. Dia dalam diam. Disebabkan Entropy memberikan double triple attack dengan begitu mudah lagi. Jadi tak ada masalah untuk melakukan. Tapi sekarang ni, mungkinkah ini push yang terakhir Miko? Conceal tidak terkena kepada sesiapa sekarang ni. Gerakan yang terakhir tapi dia hanya dikurangkan dengan sangat pantas. Pasukan Todak kehilangan Martizi. Sekali lagi Yums juga telah dipecahkan immortality terlalu banyak.
Minion, Lord, 5 pemain pasukan SMG bersedia untuk menjatuhkan juara musim yang ke-11. 2-1, misi membalas dendam berjaya. Dan sekarang saya tengah tengok crowd. Mereka sangat excited dengan keputusan ini. 2-1. Pasukan SMG mulakan season ni hampir sama dengan season lepas. Ya, dan boleh dikatakan kejutan dapat kita saksikan pada hari ini di dalam match pembukaan kita. Pasukan SMG berjaya menebus kekalahan mereka pada musim